Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ustaz masih lagi dalam kita belajar lagi dalam tajuk solat jenazah. Minggu lepas sebab terputus-putus, line putus dan laptop Ustaz restart. Jadi tak berapa clear minggu lepas. Minggu ni Ustaz masukkan lagi sekali. Okey, siapa angkat tangan ni? Afiq. Ni Afiq Haziq ni. Dia angkat tangan tadi. Tertekan. Okey. Baik, solat jenazah Solat jenazah penting. Penting sangat. Sebab hidup kita ini satu masa kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Kita mati, keluarga kita pun akan mati, ayah kita pun akan mati, ibu kita akan mati. Siapa pun tak boleh sangkal benda ini. Jadi solat jenazah ini ialah pengurusan jenazah yang paling pentinglah untuk kita tahu. Yang pertama kita perlu tahu apa? Mandi jenazah. Mandi jenazah. Tahu mandikan jenazah? Kita mandikan jenazah tu. Kita udukkan jenazah. Itu yang pertama. Bila saja orang meninggal dunia. Tambah ahli keluarga kita lah. Kita bantu untuk menguruskan jenazah. Jangan hari imam atau masjid je nak uruskan. Orang kampung je uruskan. Tak. Kita kena sama-sama bantu ahli keluarga kita. Ayah kita ke, ibu kita ke, abang kita ke, adik kita ke yang meninggal dunia. Maka kita kena terlibat untuk menguruskan jenazah. Okey, yang pertama mandikan. Yang kedua, kafankan. Yang kedua apa? Kafan. Tahu kafan? Kita kafankan jenazah. Kita guna kain putih, balut jenazah. Itu kafankan. Yang ketiga, lepas kita kafankan, kita kena solatkan jenazah. Jangan harap masjid ataupun imam ataupun penduduk kampung je nak solatkan jenazah ahli keluarga kita. Jadi kita kena sama-sama solatkan jenazah. Sama ada kita jadi imam ke, kita jadi makmum ke, kita kena sama-sama solatkan jenazah ahli keluarga kita. Dan yang keempat, apa dia? Kita kebumikan. Apa dia? Kebumikan. Mandikan, kafankan, solatkan, kebumikan jenazah. Selesai. 4 kewajipan yang mesti orang Islam buat ke atas orang Islam yang lain yang telah meninggal dunia. Jadi, walaupun kita tak dapat buat kepada orang lain, sekurang-kurangnya kita dapat uruskan ahli keluarga kita. Itu. Jadi hari ini Ustaz nak masuk sekali lagi. Minggu lepas Ustaz dah masuk sebab terputus-putus. Hari ini Ustaz nak masukkan supaya awak lebih faham dan boleh solat jenazah. Yang paling penting, boleh solatkan jenazah. Boleh solatkan jenazah. Sama ada kamu jadi imam ke, kamu jadi makmum ke, itu tak kisah. Yang penting awak mesti boleh menyolatkan jenazah. Okey, baik. Sekali lagi. Ni pengertian lah yang Ustaz baca minggu lepas. Solat jenazah, solat yang dilakukan oleh orang Islam. Orang yang bukan Islam tak boleh. Jadi orang Islam yang akan solatkan. Itu dilakukan oleh orang Islam yang lain terhadap orang Islam yang telah meninggal dunia. Kalau kita nak solatkan jenazah, mestilah orang itu adalah jenazah tersebut jenazah orang Islam. Baik.
Ini dalil. Dalil ni maksudnya suruhan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang Islam yang hadir, sembahyangkanlah jenazah sahabat kamu ini. Bukan saja sahabat, ahli keluarga kita ataupun bukan pun sahabat kita, orang Islam yang lain pun kita kena solatkan jenazah. Baik. Kena faham ni, kena buat. Kalau ada orang meninggal kena buat. Jangan awak duduk bawah rumah je. Jangan awak duduk bawah pokok je. Sama-sama solatkan jenazah. Baik, hukum. Ini hukum fardu kifayah lah. Fardu kifayah maksudnya mesti ada orang yang solatkan jenazah. Mesti ada orang yang mandikan jenazah. Mesti ada orang yang kafankan jenazah. Mesti ada orang yang sembahyangkan jenazah. Mesti ada orang yang kebumikan jenazah. Fardu kifayah. Sekarang ni bolehlah diuruskan oleh orang yang lebih dewasa. Satu hari nanti kamu akan dewasa. Kamu akan ganti tempat mereka ini. Faham kenapa angkat tangan nak jadi jenazah? Simen. Kita hancurkan simen dulu. Keluarkanlah jenazah. Nanti polis buatlah tu. Okey, baik. Walaupun dia accident, hancur ke apa, kita mandikan secara yang boleh lah. Kalau kita tak boleh mandikan, kita hanya tayamum. Faham tak? Contoh mayat COVID. Kalau tayamum, sekadar tayamum, macam mana awak tayamum? Muka, tangan kan? Itu bagi yang tak boleh. Yang tak boleh mandikan. Kalau boleh mandikan, kita mandikan. Contoh COVID. Awak tengok COVID dalam YouTube ada. Macam mana nak mandikan jenazah punya orang yang sakit COVID. Kalau dulu Ustaz tengok. Dulu dia tak mandikan. Dia guna hanya debu. Itu sebagai tayamum. Okey, baik. Okey. Solat sunat. Bukan kira bersih. Itu kewajipan. Faham tak Farhan? Dia suci daripada orang kata daripada hadas besar dan daripada dia mati tu kita kena sucikan dia. Macam mana nak sucikan? Mandikan ataupun tayamumkan. Begitu juga kita. Kita ni dalam keadaan dalam keadaan hadas besar. Hadas besar. Macam mana kita nak sucikan kita? Mandi wajib. Kita dalam hadas kecil. Macam mana kita nak sucikan kita daripada hadas kecil? Kita kena ambil wuduk. Macam tu. Kalau dalam jenazah, macam mana kita nak sucikan jenazah? Dengan mandikan jenazah ataupun kita tayamumkan jenazah. Baik, solat jenazah ini sunat dilakukan secara berjamaah. Sunat dilakukan secara berjamaah. Maksudnya berjamaah, ada imam, ada makmum. Sunat dilakukan secara berjamaah. Ataupun sah dilakukan sendirian. Kalau kita nak solat sendiri pun boleh. Kalau kita nak ikut jemaah pun boleh. Boleh jemaah, boleh sendiri. Ini hukum bagi solat solat jenazah. Macam Farhan, Ustaz tak ingat lagi awak tanya minggu lepas. Kalau ramai-ramai macam mana? Boleh kita lakukan seorang. Kalau tak ada 10 orang jenazah, 10 jenazah, kita boleh buat 1 jenazah, 2 jenazah, 3 jenazah. Dengar cakap Ustaz Loh. Boleh buat satu. Dan boleh, nanti tak habis lagi. Tak habis lagi Ustaz cakap ni. Dan boleh buat sekali. 10-10 kita letak, kita semayangkan sekali. Boleh. Nak buat satu-satu boleh tak? Boleh. Nak buat sekali semua 10-10 boleh tak? Boleh. Faham? Okey. Oleh kerana kalau kata masa kita panjang, untuk uruskan jenazah, kita boleh buat satu. Katakan ada 3 jenazah. Kita ada masa panjang, boleh uruskan? Boleh. Satu kita solat. Tapi masa dah pendek. Hari pun dah makin nak petang, nak malam.
maka kita solatkan 3-3 sekali. Ataupun boleh. Boleh. Boleh solat jenazah waktu malam boleh. Ada orang tanam waktu malam, ada tak? Ada. Sebab afdolnya, lebih baiknya kita uruskan jenazah dengan segera. Tak boleh kita nak simpan lama-lama. Kita uruskan dengan segera. Kalau ada adik-beradik dah dekat situ, dekat kampung ada adik-beradik, uruskan segera. Pagi, tengah hari dah kita tanam. Tapi kalau ada saudara yang jauh, katakan yang duduk Johor, yang duduk Kedah, nak datang, nak balik, nak tengok ziarah ahli keluarga dia jauh. Jadi kita tunggulah sebentar. Tunggu uruskan. Waktu lepas Zuhur, kita tanam macam tu. Tapi kalau dah ada ahli keluarga yang dah dekat, dah semua dah ada, kita boleh uruskan segerakan. Begitu. Baik, faham? Kena ingat ni. Semua orang akan mati. Ingat tu. Baik, seterusnya. Lafaz niat. Lafaz niat. Ada lafaz niat untuk lelaki, ada lafaz niat untuk perempuan, ada lafaz niat untuk kanak-kanak lelaki, ada lafaz niat untuk kanak-kanak perempuan. Lafaz niat. Tapi kalau kita tak ingat pun tak apa. Kita cakap, kita sebut dalam bahasa Melayu pun tak apa dalam hati kita. Aku solat jenazah, atas jenazah ini 4 kali takbir, ikut imam kerana Allah Ta'ala. Dah, selesai. Boleh guna untuk 4-4. Tapi kalau kita nak spesifikkan, nak lelaki, nak perempuan, nak kanak-kanak perempuan pun boleh. Kalau tak ingat pun, kita niat je apa yang kita ingat. Janji kita ada niat untuk solat jenazah. Baik. Ini usolli ala hadza mayiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Bagi yang mampu nak hafal, awak hafal lah. Kalau tak mampu pun tak apa. Aku solat jenazah ini 4 kali takbir kerana Allah Ta'ala. Dah, selesai. Ini yang bagi mampu nak hafal, dia hafal pun boleh. Lafaz niat jenazah untuk lelaki. Hadza mayiti. Okey. Untuk perempuan, jenazah perempuan. Hadhihi mayitati. Hadhihi mayitati. Yang tadi hadza mayiti. Sekarang hadhihi mayitati. Sahaja aku solat ke atas mayat perempuan ini 4 kali takbir. Fardu kifayah, makmum kerana Allah Ta'ala. Ingat itu je. Bahasa Melayu pun tak apa. Janji awak solat jenazah. Jangan duduk bawah pokok je. Baik. Lafaz niat jenazah ini untuk kanak-kanak lelaki. Yang mampu ingat, ingatlah. Kalau tak mampu, niat macam tadi pun tak apa. Sahaja aku semaya ke atas jenazah ini 4 kali takbir kerana Allah Ta'ala. Dah, tak apa. Kalau yang ingat, awak boleh buat ni. Usalli ala hadzal mayyiti tifli arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat lelaki, budak lelaki ini 4 kali takbir, fardu kifayah, makmum kerana Allah Ta'ala. Yang boleh ingat, ini ingat. Kalau tak ingat, awak niat apa pun tak apa. Sahaja aku solat atas mayat ini 4 kali takbir, makmum kerana Allah Ta'ala pun boleh. Sah solatnya. Baik, ini sahaja pengetahuan sebagai ilmu kepada kamu. Usalli ala hadhihi maitati. Ini untuk perempuan. Ustaz tak tukar di sini. Maitati tiflati. Awak belajar kalimah muannas. Ada ta marbutah. Ala hadhihi maitati. Ada ta marbutah tu tunjukkan perempuan. Tiflati. Ada ta marbutah menunjukkan perempuan. Ini kalau awak ingat boleh. Awak tak ingat, awak nak baca saja aku solat ke atas jenazah ini pun boleh. Sah solatnya. Ini sebagai ilmu sahaja. Sebagai ilmu. Kena ada ilmu. Pengetahuan. Tambah pengetahuan. Baik. Cara melaksanakan. Yang pertama berdiri. Ini penting. Awak ingat dalam otak awak ni. Yang pertama berdiri. Macam kita solat fardu lah. Kita kena berdiri bagi yang mampu. Yang tak mampu tak apalah. Dia nak duduk pun tak apa solat jenazah.
Tapi yang mampu boleh berdiri, maka dia wajib berdiri. Dia kena berdirilah bagi yang mampu berdiri. Berdiri menghadap jenazah tadi. Jenazah depan kita menghadap kiblat lah. Biasalah, nanti Ustaz tunjuk gambarannya. Baik, yang kedua. Berniat ketiga takbiratul ihram. Kena niat. Yang tadilah niat. Bukan yang Arab tadi. Niatnya yang dalam hati tu. Sahaja aku semayang atas mayang ini kerana Allah Ta'ala. Itu niat. Dan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu nama takbiratul ihram. Kalau kudung tak ada tangan. Sebelum Farhan tanya, saya cakap. Kalau kudung tak ada tangan. Tak payah angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu namanya takbir. Faham? Macam juga kita semayang solat yang solat wajib, solat fardu. Takbiratul ihram yang mana? Yang kita sebut tu. Allahu Akbar yang kita sebut. Bukan yang angkat tangan. Kalau kita sebut Allahu Akbar, sah. Kalau kita angkat tangan, kita tak sebut Allahu Akbar. Tak sah. Maksudnya kita tidak takbiratul ihram. Yang mulut itu yang wajib. Faham? Okey. Yang kedua. Yang ketiga. Membaca Fatihah. Takbir. Allahu Akbar. Baca Fatihah dengan sempurna. Daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kena sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Bismillah itu adalah ayat daripada surah Al-Fatihah. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah waladdallin. Okey, takbir yang pertama tadi. Allahu Akbar. Baca Bismillah, baca Fatihah. Kemudian takbir yang kedua. Allahu Akbar. Yang kedua, takbir kedua. Baca apa? Baca selawat. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Takkan kamu tak tahu selawat? Itu. Allahumma salli ala Muhammad. Paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Paling pendek. Nak panjang sikit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak panjang sikit. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Panjang, itu panjang. Itu lebih sempurna lah. Tapi nak baca Allahumma salli ala Muhammad boleh tak? Boleh. Sah tak solat jenazah? Sah. Okey. Baik, takbir yang kedua sudah. Kita pergi takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Lepas takbir ketiga, kita nak buat apa? Baca doa kepada jenazah. Ustaz, saya tak hafal lah doanya. Doa yang paling pendek. Allahumma fillahu warhamhu. Situ je. Situ je pun boleh. Allahumma fillahu warhamhu. Sampai situ pun boleh. Kalau kita nak baca Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu pun boleh. Ada lagi panjang. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madaqalahu. Panjang sampai ada dalam buku kamu tu. Boleh. Nak ambil yang mana? Tak hafal. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma fillahu warhamhu. Panjang sikit. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Panjang sikit. Okey, lepas tu ada yang lebih panjang lagi. Terpulang. Kalau awak mampu panjang, panjang. Kalau nak pendek, pendek saja. Selesai. Baik. Takbir yang ke berapa? Ke berapa? Keempat. Takbir yang keempat. Okey, takbir yang keempat. Kita nak baca doa kepada jenazah. Tak hafal Ustaz? Tak apa. Tak payah hafal. Awak diam saja. Takbir yang keempat, tak payah baca pun tak apa. Allahu Akbar, diam sebentar. Sebentar diam. Sekadar kita tasbih lah. Subhana rabbil a'la, maaf. Panjang tu. Baik, kita diam je kalau kita tak hafal. Kalau kita hafal, lagi baik. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Panjang lagi. Wa'fil lana walahu. Okey. Ada lagi panjang. Akrim ni. Ada lagi panjang. Ustaz lupa macam ni. Okey, baik. Boleh.
Nak baca pendek pun boleh, tak baca pun tak apa lepas takbir yang keempat. Ingat, senang saja solat jenazah. Berdiri, niat, takbir pertama, baca surah Fatihah, kemudian takbir yang kedua, baca selawat, takbir yang ketiga, baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu, takbir yang keempat, diam, kemudian beri salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Selesai. Semua orang boleh solat jenazah tak? Boleh. Susah tak? Senang. Siapa kata susah lagi? Memang. Apa pendapat anda? Baik. Ini Ustaz nak ajarlah sebagai ilmu pengetahuan. Yang tadi, selawat tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selawat ni selawat Ibrahimiyah yang kita selalu baca, kita baca waktu tahiyat akhir. Yang tadi Ustaz dah kata dah. Yang pendek Allahumma salli ala Muhammad. Panjang sikit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak panjang lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nak panjang. Ini lepas takbir yang berapa? Takbir yang kedua. Baik. Seterusnya. Ni doa untuk jenazah yang Ustaz sebutlah secara spesifik tadi. Allahumma ighfir lahu warhamu. Tak nampak pula. Sekejap Ustaz betulkan. Sekejap Ustaz betulkan. Okey. Ni kalau kita nak spesifikkan boleh. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu untuk yang lelaki. Untuk perempuan tadi Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang ketukar belakang ni je. Ha. Ini hu. Kalau kita tak hafal Allahumma fir lahu warhamhu, sudah selesai. Sah solat jenazah kita. Ini takbir yang keberapa? Takbir yang ketiga. Ingat. Takbir yang ketiga. Awak buat apa ni Afiq? Yang ni Nur Afiq Ustaz baca tu. Ustaz tahu awak buat simbol-simbol apa tu. Baik. Ni Ustaz rakam je. Awak tulis semua Ustaz nampak ni. Baik. Dengar betul-betul. Baik. Okey, tadi jenazah habis. Ini yang kedua tadi. Takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu wa'fir lana walahu. Untuk jenazah lelaki. Untuk jenazah perempuan. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftimna ba'daha wa'fir lana walaha. Okey, itu yang pendek saja. Awak hafal? Tak hafal? Tak hafal tak apa. Diam saja. Lepas takbir yang keempat, diam saja. Kalau hafal ini lagi baik. Kita doakan kepada jenazah. Tambah-tambah yang meninggal itu ibu kita. Kita doakan untuk ibu kita supaya dilepaskan daripada azab kubur, azab api neraka, diampunkan segala dosa. Baik tak? Baik. Contoh lagi, kalau ayah kita meninggal, ini doa kita baca, kita hafal, kita bacakan kepada dia, pun bagus. Tak hafal, awak diam saja, doa saja dalam hati. Supaya arwah ibu kita, arwah ayah kita, arwah saudara kita, arwah abang kita, arwah kakak kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Okey, diorang nak minta tolong pada siapa lagi? Kepada kita lah sebagai anak-anak mereka. Jadi kena ingat ni. Baik, ini kedudukan imam tadilah. Yang Ustaz sebut. Kalau kita nak sembahyang jenazah lelaki, mana kedudukannya? Awak tengok. Kepalanya tu sebelah kanan imam. Jadi kepala kanan, kaki belah kiri. Jadi imam berada di tengah-tengah kepala. Ini untuk mayat lelaki. Suatu hari nanti katakan awak jadi imam, awak nak sembahyangkan jenazah ayah awak macam mana? Ni. Kepalanya di sebelah kanan, kaki di sebelah kiri, kita berdiri di kepala. Dan yang belakang kita buat soft, kita buat 3 soft. Kalau ada 10 orang, seorang jadi imam, 3 di depan, 3 di tengah, 3 di belakang. 10. Kita buat soft. Kita rapatkan, tak ada jarak. Itu sembahyang jenazah. Berbanding kalau kita sembahyang fardu, kita sembahyang yang lain, kita perlu jarak depan sebab kita nak rukuk, kita nak sujud. Tapi kalau sembahyang jenazah, tak perlu sebab kita tak ada rukuk, tak ada sujud. Rapat-rapat saja. Kita buat 3 soft. Imam depan, depan 3, depan 3, tengah 3, belakang 3. Kalau ada 10 orang lah. Yang lain tu awak pandai-pandai lah atur macam mana. Yang penting boleh kita buat 3 soft. Afdal kita buat 3 soft. Kalau tak muat ruang, tak cukup ruang, tempat sempit, nak buat 1 soft je muat, boleh. Tak ada masalah pun tentang itu. Jadi ini kedudukan imam ataupun kedudukan jenazah. Jenazah di sebelah kanan, kepala dia, kaki dia di sebelah kiri. Kanan, kata ni tangan kanan, ni tangan kanan, ni tangan kiri, ni kepala di kanan. Ni kaki di sebelah kiri. Untuk lelaki. Untuk perempuan, terbalik. Terbalik macam ni. Terbalik. Macam ni. Macam ni, terbalik. Kepala di tangan kiri, di tangan kanan, kaki di sebelah kiri. Macam ni, terbalik. Terbalik. Ni kepala di sebelah kanan imam, kaki di sebelah kiri imam. Yang ni kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Jadi imam diri di mana? Yang di perempuan di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Paling senang awak nak tengok dia punya tu tanda bahagian punggung lah tengah-tengah. Kita berdiri di tengah-tengah. Kalau lelaki tadi berdiri di kepala. Kalau perempuan di tengah-tengah. Ni. Ini penting ni. Awak ingat tak kat ni semua? Baik. Ni kesimpulannya. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk menunaikan solat jenazah dan merupakan tanggungjawab seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Okey, sebelum habis tu, saya nak awak tengok video ni dulu. Ini paling ringkas sekali dia terang. Paling ringkas, semua orang boleh buat, saya rasa. Okey, dengar. Jangan left. Dengar ya. Okey. Setelah kita kafankan jenazah dengan sempurna, perlu disegerakan. Ingat, 3 perkara kena segera. Yang pertama, bila dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggal semua kerja, pergi sembahyang. Alright. Yang kedua, sampai masa kahwin, kena kahwin Bukan kahwin 2-3 ni, kahwin hak pertama tu kan. Dan yang ketiga, bila ada jenazah, perlu disegerakan. Jenazah biasanya dibawa masuk ke dalam keranda, kemudian akan disolatkan. Okey, kedudukan jenazah lelaki, kalau dibandingkan jenazah, bermakna bahu kanan, ni bahu kanan, akan menghadap arah imam. Imam berada di kepala jenazah. Kalau mayat perempuan, sebaliknya, kepala sebelah sana, bahu kiri, arah imam, imam berada di tengah-tengah. Ini Pak Harun ni mayat perempuan. Ini mayat lelaki. Kedudukan macam ni. Sunnah Nabi yang Nabi ajak. Nak beza lelaki perempuan saja. Rukun solat jenazah. Yang pertama, berdiri tegak. Yang mampulah. Berdiri tegak yang mampu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, takbir 4 kali. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kita ambil rukun dulu, sekali saya akan tunjuk perbuatannya. Yang kelima, selawat. Saya akan ajar yang ringkas dan mudah. Yang keenam, membaca doa. Dan yang ketujuh, memberi salam.
Ya. Afdalnya dibuat satu persatu. Yang dibuat ramai-ramai sebab masalah masak. Tapi kalau ada masa cantik, dibuat satu persatu. Sama juga kalau kata kedudukan lelaki, perempuan. Kalau kata darurat, terlampau ramai macam di Aceh itu, dibuat sekaligus. Jadi susunannya, lelaki dulu. Lelaki, lepas itu perempuan. Kanak-kanak lelaki dulu. Mayat, lelaki dewasa. Itu. Imam duduk lelaki. Tapi biasanya paling afdal itu dibuat satu persatu. Kedudukannya, cara solat. Cara solat. Imam berada di hujung kepala. Berdiri tegak dulu. Jangan terus takbir, berdiri tegak. Takbir pertama, Allahu Akbar berserta dengan niat. Sahaja aku solat jenazah 4 takbir ikut imam pada Allahu Akbar. Selesai takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca secara perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai kita baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Takbir yang kedua selawat. Pada ringkas selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ringkas, ha? Lepas itu Allahu Akbar. Takbir yang ketiga, doa. Kalau lelaki, Allahumma gfir lahu warhamhu. Sahaja. Sudah sah. Kemudian, kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha. Allahu Akbar. Diam seketika seperti membaca subhanallah. Kalau paling baik membaca Allahumma la tahrimna. Jadi selesai kita baca doa yang keempat itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang jadi masalah pada masyarakat, dia takut nak kena baca banyak-banyak. Tu yang ramai tak main solat jenazah. Bacaan yang ringkas, sah. Tengok kan? Takbir yang pertama, baca Fatihah. Selesai. Takbir kedua, membaca selawat. Takbir ketiga, doa yang ringkas, Allahumma gfir lahu warhamhu. Sudah sah. Ataupun kalau perempuan, Allahumma gfir lahu warhamha. Kalau ramai, Allahumma gfir lahu warhamhu. Yang lain sampai kemudian dah. Peringkat awalnya macam tu. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, doa. Allahu Akbar, tak ingat, diam. Tunggu imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita ikut bagi salam. Baik. Ada setengah imam solat. Lepas dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia terus tinggalkan jenazah. Ada orang pertikaikan. Itu yang paling afdal. Salah tak tambah doa? Tak salah. Tambah doa. Tak salah. Tapi jangan terlalu banyak. Disegerakan. Ada satu imam, selepas bagi salam, Al-Fatihah 11 kali. Qul huwallahu 12 kali. Dia melambat-lambat itu makruh yang bersangkutan. Benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak payah. Selesai doa. Kalau amal dia bertamindah, semasa kita angkat doa, mayat terus dibawa ke perkuburan. Terus angkat. Terus angkat ke perkuburan, kami menyambung baca doa. Panjang mana pun tak ada masalah. 1 jam doa pun tak ada masalah. Itu yang kita buat di Thailand. Tapi setengah tempat tak payah doa. Terus doa kemudian. Tapi jadi amalan kadang-kadang tengok mayat dah ada depan dah. Baca Fatihah, baca Allah, tunggu orang, tak perlu disegerakan. Jangan melambat-lambat urus jenazah sebab dia menjadi makruh bersangkutan ataupun benda yang Allah Taala benci. Baik. Itu video tu. Dengar tak? Baik. Itulah solat jenazah. Saling ringkas, paling mudah, paling cepat. Kalau sembahyang fardu tu lama sikit sebab ada rukuk, ada sujud. Tapi solat jenazah paling ringkas, 4 kali takbir sahaja. Jadi kita jangan sia-sia peluang untuk kita solatkan jenazah ahli keluarga kita terutamanya. Ayah kita, ibu kita, itu yang paling penting. Awak kena ingat, simpan dalam kepala awak ni. Tambah pula awak dah kahwin, kita nak solatkan
Kalau isteri kita meninggal dulu, kita nak solatkan dia. Kalau anak kita meninggal dulu, kita nak solatkan dia. Itu penting ahli keluarga kita. Walaupun kita tak mampu nak buat kat orang lain, sekurang-kurangnya awak boleh buat kepada ahli keluarga sendiri. Begitu juga nanti awak dah besar, ajar anak awak bagaimana nak solat jenazah, nak uruskan jenazah. Supaya dia boleh uruskan jenazah kita nanti bila kita dah meninggal dunia. Faham, Tom? Faham, Tom? Baik. Ustaz harap awak jelas penerangan saya pada pagi ini. Awak boleh rujuk dalam buku teks, kalau tak silap Ustaz, 130. Paling penting, apa? Menguruskan jenazah. Mandikan, kafankan, sembayangkan, tanam. 4 perkara ni yang paling penting. Mandikan. Jangan kalau ada ahli keluarga kita meninggal, awak duduk di bawah pokok, awak tak tolong mandikan. Tolong mandikan. Jurus air ke, awak nak lap badan dia ke. Yang perempuan, tolong mandikan jenazah ibu kamu. Yang lelaki, tolong mandikan jenazah ayah kamu bila dah meninggal dunia. Faham, Tom? Faham, Tom? Kecuali lah COVID. Nak buat apa? Nak buat macam mana? Takdir Allah, ahli keluarga kita kena COVID meninggal dunia, itu takdir Allah. Kita tak mampu nak mandikan, kita tak mampu nak solatkan. Awak boleh solat secara ghaib lah, solat di rumah. Boleh solat ghaib. Walaupun mayat tak ada, kita solat secara ghaib. Sama juga tadi, 4 kali takbir. Solat ghaib walaupun mayat tak ada dekat rumah kita. Sebab COVID, dia terus hantar ke kubur. Maka kita solat di rumah. Kita solat secara ghaib namanya. Faham, Tom? Ustaz terangkan ini betul-betul ni. Supaya awak faham, awak boleh buat. Sebab dia paling mudah. Baik, itu saja untuk kelas saya pada pagi ini. Nanti Ustaz ada letakkan link kehadiran dalam kumpulan WhatsApp tu. Awak isi. Jangan tak isi. Sebab itu adalah rekod kehadiran. Faham, Tom? Okey, Ustaz dah, nanti Ustaz betulkan lepas ni. Yang tadi Ustaz dah padam. Nanti Ustaz betulkan yang baru. Faham, Farhan? Farhan? Okey, ada lagi soalan yang tak jelas? Saya lebih suka buat kelas macam ni. Kalau saya bagi kerja kamu banyak-banyak, kamu ada yang tak buat, ada yang tak tengok pun. Kalau ini sekurang-kurangnya awak malas-malas tu awak dengar apa yang saya cakap. Faham, Tom? Itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey, sama-sama.